bin Syuaib, Panglima Wilayah Laut 2. Bahagia Kapten Muhammad Hasli bin Abu Hassan, TLDM AKSN 5 Mawilah 2. Ni betul ke tak salah saya sebut ni? Betul lah. Kalau salah sebut langsung tak panggil lagi dah. Seterusnya pegawai kanan, pegawai pemerintah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ini dapat kita bersama-sama di dalam program majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Yang berbut nak masuk Raudhah ni taman syurga. Sekarang ada aplikasi khas Nusuk nama dia. Kita kena apply masukkan. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tajuk hari ni pun suspend. Iaitu anda ini Ramadan yang tak akhir kan? Sebab ada penceramah yang bawa tajuk ni memang dia tak sempat Ramadan kan? Tapi yelah, itulah tak usahlah mic ni macam kejap bunyi kejap tak bunyi. Dia mic tak ada wayar ni macam tu, dia liar sikit kan? Jadi memang sebenarnya Nabi dah gambarkan. Nanti bila lulus aku nanti kan, kau tengoklah aku nak buat ini. Kau tengok kereta aku bila siap besok, siap je kereta aku. Kau tengok aku tukar 4 sport rim tu gitu. Kau tengoklah besok aku buat ni macam tu lah, macam cerita dia. Aku besok bila dah lepas 5-6 bulan tiba-tiba dah nak pencen kan? Rasa macam baru semalam je daftar rekrut lah, dah nak pencen lah, dah jadi pegawai lah, dah kena transfer 5-6 kali kena transfer dah, macam-macam tempat pergi dah. Contoh lah, rasa dia tengok jam, ya Allah tak bergerak jam ni, aduh bila lah nak berbuka kan? Budak sekolah menengah dia tak nak berkawan, dia dah ada BFF, best friend forever, dia ada kawan. Bila dah dia dah pandai bergosip, dia dah pandai cerita, rasa saya rasa malam tadi pertama kali lah saya rasa saya macam kata kan, sebab dia tak pakai ni, standby, sebab dia tak pakai tu kan? Tetamu saya cerita dengan semua orang family saya WhatsApp dengan family saya, tak main lah cop pasport terus dia tahu tu dah siap cop je. Macam tu lah rasa macam menteri betul lah. Lalu dia macam tu lah kan, kan? Tetamu dilayan. Konsep tetamu ni dia datang sebab kenapa dia layan macam tu? Sebab dia datang sekejap je. Kita tak gambarkan kat dia macam ni, dia datang sekejap, maka kita akan buat macam mana? Orang yang datang ni pertama kita akan bagi layanan yang baik. Tak bagi dia, saya angkat beg saya tak boleh angkat, tak boleh. Orang lain tolong angkatkan, tolong susunkan. Ustaz mana Ustaz Syafiq. Dah bawa. Dia tariknya beg saya tu kan, sampai Allah. Kan? Tu belum cerita makan lagi. Yang special betul. Bawa tu makan, tempat istimewa, segala binatang masak. Orang panggil tetamu ni, saya ni bila datang makan apa pegawai ni kan, kau bagi ketam, macam mana aku nak makan? Dia cakap malam tadi tak berusik, seorang pun tak usik ketam tu sebab nampak takut, nampak buruk makan masing-masing. Bagilah benda yang dah siap apa ni contoh kan, tapi masing-masing macam ni, semua tengok ketam tu tengok. Kalau makan dengan tuan panglima lagi lah, tak ada lah, memang tak usik. Sikit dia tak makan memang tak makan banyak pun. Nah, tapi betul kita makan sampai kan tuan malam tadi cakap siapa tetamu ni sebenarnya yang menjemput lebih banyak makan daripada yang kena jemput macam itulah. Tapi alhamdulillah, tapi sedap malam tadi sebab kebetulan saya memang tengah berusaha nak mengurangkan berat badan saya ya, kalau tengok hari tu ni membukit betul ni kan, berlaga dengan rostrum ni kan, tengah dalam proses. Alhamdulillah, layan baik. Pertama layanan baik, kedua senyuman, muka kena manis sambut tetamu. Lepas tu bila sambut tetamu ni juga kita akan menyediakan keperluan ikut kemampuan kita.
Dia tak bagi saya hotel, dia bagi arcade, rumah keluarga. Saya kata, siap ruang tamu bilik tu, katil lebar, tidur seorang. Set sofa tu 2 menghadap toilet. Aku memikir, kenapa ni set sofa ni macam ni, macam tu lah. Kata, duduk tenangkan jiwa, apa yang aku renung tak tahu macam tu kan. Bilik air pun besar. Lepas tu malam tadi kan, saya sempatlah dengan suasana sejuknya kan? Maknanya kita bagi ikut kemampuan kita. Macam tetamu bila datang rumah kita kan, dia tetamu ni, istilah tetamu ni orang yang datang ke rumah kita sama ada dijemput ataupun tidak dijemput. Dan bila datang ke rumah kita, kalau yang tak dijemput, yang kita tak suka, alah datang pula dia, tapi tetap kita kena layan. Masuklah, walaupun kita tak nak dia masuk, jemputlah masuk. Dan kita maaf lah, ikut kemampuan. Biskut kering aja, roti bujang aja, biskut bujang aja, air bujang aja, kita bagi air yang kita boleh bagi. Lepas tu dia kata, ada toilet tak kan? Dia akan cakap, ada toilet tak? Kita akan bagi yang terbaik. Macam ni, masuk dalam bilik saya. Tak apalah, kan ada toilet. Kalau itu bilik air tu anak-anak semua pakai tu, masuk bilik air saya ni, selesa sikit. Nampak? Bagi yang terbaik ikut kemampuan kita. Ada bilik air, nak tumpang bilik air boleh? Minta maaf lah, dah 5-6 hari tak ada air, nanti saya hantar pergi kedai. Kemampuan dia hantar pergi kedai depan sana. Ada kedai-kedai tu kat situ, ada dekat restoran tu ada satu toilet, itu paling selesa boleh bagi. Ikut kemampuan kita. Dan begitu juga kita akan sediakan, kita cuba bantu keperluan dia sebaik mungkin. Jadi apa yang saya nak cakap ni, macam tu jugalah Ramadan. Ramadan ni ibarat tetamu yang datang. Saya kata tadi, bila tetamu datang, ada yang suka, ada yang tak suka. Sekarang ni Ramadan datang, ada yang menjemputnya, dia aminkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dia kata, berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Semua minta macam tu. Orang yang mengaminkan doa tu, baca doa tu, insya-Allah dia memang jemput Ramadan tu datang. Ada orang dia tak jemput, dia tak perasan pun. Sebab dia tak pergi semayang dekat masjid, mungkin dia tak dengar doa tu. Dia doa ni macam biasa je lah, doa macam biasa, ataupun tak doa pun, lepas bagi salam tu terus bangun je. Maka bila datangnya Ramadan, ada 3 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang rasa sedih dengan ketibaan Ramadan. Ya Allah, terbaca pula dalam grup WhatsApp tu, dalam grup adalah yang hantar, Ramadan 9 hari lagi. Dia baca, ya Allah, weh, macam mana kita ni weh. Dia bincang dengan kawan-kawan sebilik dia, macam mana. Ada tu siap bagi anak dia, nak, hari ni last kita boleh makan, besok dah puasa. Nak mampu sangat bapak ni tu, macam tu. Budak tu pun heran kenapa bapak dia macam tu. Heran, rasa sedih dia, sebab nanti Ramadan datang, macam manalah habislah kita kena lanyak lah, macam manalah kita ni berkawat ni, macam manalah kita ni, macam manalah kita kena ni, macam mana kita nak pergi operasi, macam ni kita nak kerja. Dia fikir Ramadan ni benda yang susahkan dia. Tu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, Ramadan tak Ramadan, sama je. Orang datang, okey. Orang tak datang pun tak apa, okey je. Besok puasa. Oh ya ke? Okey. Macam tu je. Jadi dia pun puasa, orang puasa dia puasa. Dia puasa, tak masalah. Orang berbuka, dia berbuka. Makan, okey. Relax dia. Tapi tak semayang, tapi tak buat benda-benda lain, mengaji tak, tarawih tak, dia puasa je. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia tak rasa apa pun, dia rasa biasa je. Tu malahan ada orang tu sebab kalau dia rasa biasa, itu yang ada di kalangan kita yang boleh cakap tu, aku memang dah biasa tak sahur, tapi aku okey je puasa. Dia cakap macam tu dengan bangga cerita dengan orang tu. Aku memang dari kecil lagi aku tak sahur kan? Menggambarkan betapa jahilnya tentang hukum.
Sedangkan sahur ni Nabi suruh buat. Walaupun benda tu sunat, tapi Nabi kata jangan tinggal. Nabi tekankan berkali-kali. Nabi suruh jangan tinggal sahur. Macam mana pun. Jadi kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga, dia rasa excited, dia rasa gembira, dia rasa seronok sangat dengan Ramadan. Contohnya macam orang yang berada dekat hadapan saya ni. Dia punya excited, belum puasa dah buat ceramah puasa. Bayangkan. Ada yang datang malam ni, yang datang hari ni, yang sebut dah nak puasa dah ke? Macam tu. Macam tu. Maknanya kita bagus. Memang baguslah buat ceramah Ramadan sebelum Ramadan. Sebab kita buat persediaan. Itu sebab masuk je bulan excited betul. Macam orang-orang Arab. Saya baru balik daripada umrah, dah 10 hari dah balik daripada umrah kan. Orang-orang Arab masuk aja Rejab ni, ya Allah dah terbayang Ramadan dah. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan, ya Allah dah beli dah baju nak tarawih, dah beli dah wangi-wangian untuk tarawih, dah siap dah tasbih dia, dah siap dah slipper dia, jubah mana satu nak pakai, kopiah ni hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, dah tahu dah masjid mana nak pergi, masjid mana yang laju, masjid mana yang slow. Dia dah tahu dah bulan Ramadan nak kerja mana, nak buat apa, ni baju ni macam mana. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Kita lagi hebat, belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh, dia lagi jauh daripada Arab. Ni berapa ramai tanyalah orang perempuan ni, silap-silap ni ada, aku baju ada gelak almak, dia cakap dah. Orang lelaki dia tak kisah sangat baju dia, kurta macam baju saya dengan anak-anak saya semua baju lengan macam ni, lengan macam ni je tempah dah kan, ataupun beli siap aja, mana yang padan tu kan, sudah tak yang bening kepala kan, bukan pakai lama sangat pun, dia yang mana nak beli kan. Nanti Ramadan nanti jam dia nak beli jam yang macam mana, yang jenis letak tepi telinga tu macam mana. Jadi apa yang kita nak kejar, apa yang kita nak kejar adalah nak kejar keberkatan pada bulan Ramadan. So apa maksud Ramadan? Ar-Ramdu, yang bermaksud panas yang menyengat, panih betul-betul, pasah panih kan? Jadi tu sebab bil elektrik kita tinggi bulan puasa, sebab semua orang pasang kipas, pasang aircon, pasang tu belum cerita lagi buka aircon, buka kipas, buka. Menurut Ibnu Manzur, pakar bahasa, dia kata As-Siyam ini perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham, tak boleh. Sakat nikah akan berlangsung kira-kira 5 minit sebelum berbuka puasa. Manakala jamuan makan beradab akan dibuat pada waktu sahur, insya-Allah tak ramai. Macam tu kan, jimat belanja kan. Tapi maksud tak boleh nikah tu, perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Perbuatan orang bernikah, yang perbuatan yang atas katil tu tak boleh buat. Bukan hanya perbuatan itu tak boleh buat, deposit pun tak boleh. Faham deposit? Faham tak? Bukan ke arah tu, tak boleh. Dia tak buat, meraba je kerja dia, tak boleh. Bulan puasa lah kau sibuk panggil, sini lah yang duduk sebelah, lama tak duduk sebelah. Bulan puasa, bulan lain dia tak buat, bulan tu dia buat. Habis meraba. Boleh. Bahagian peha pula tu kan? Hanya sekadar ambil bau, mana tahan. Lepas tu dia boleh cakap dengan suami ni, panas sekarang ni bang, abang tak rasa panas ke? Aku dah lama panas tengok kau ni, dia kata kan. Ada berpuasa di bulan Ramadan ni apa? Menahan diri. Nanti dulu satu lagi tadi, berbicara. Apa maksud berbicara tak boleh? Maksud berbicara ni tak boleh bercakap benda yang sia-sia. Apatah lagi bercakap perkara yang boleh mendatangkan dosa, tak boleh. Mengumpat tak boleh. Mengutuk-ngutuk orang jangan. Tadi saya lalu tadi dengan Tok Panglima tadi lalu. Itulah hayat orang. Tak adalah hayat lain. Tinggi betul Samsul Leban ni. Tingginya tinggi. Salah ke aku tinggi? Korang tak pernah tengok orang tinggi ke kat Malaysia ni? Macam OKU kau layan aku.
Saya buat-buat tak dengar je lah tadi tu. Oh je kan, buat tak dengar je. Yang seorang tu tengok, siap, masa lalu tu dia buat buka macam ni, dia record. Ingat aku tak nampak perangai kau. Lepas tu kau share dengan tengok, tinggi kan. Tapi saya maafkan Asad Siap, senang. Saya maafkan Asad Siap, saya maafkan dah. Melampau la ilaha illallah. Saya bukan bohong ni dah. Tanyalah assistant saya. Betul. Kita masa tu bertiga berempat, terkejut dia, tergelak dia orang dengar. Adi Putra mainnya aku. Saya tak adalah terbawa sangat. Tang mana yang sama, mulalah berasa nak pegang keris macam tu kan, macam tu kan. Kan, tapi itu je, kita maafkan. Jangan mulut dia bercakap benda yang mendatangkan dosa, lagi lah pula tak berguna betul, dia menyampah betul aku ni. Jangan. Pada bulan Ramadan ketika zaman orang perempuan kat sini tak adalah sampai macam tu kan, betul tak? Betul tak? Betul ke tak? Maknanya dia mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu kan, macam tu lah. Jadi Nabi kata apa? Kamu tak payah minta izin kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu keluarkan apa yang ada dalam mulut kamu tu. Diluahkannya, terkeluar daging busuk saudaranya yang diumpatkan tu. Bayangkanlah. Itu penting tu, kerana Allah. Jadi timbullah soalan, kenapa kita kena puasa? Soalan yang paling susah nak jawab oleh seorang ibu. Mama, mama saja nyampah. Tak padan lahir kampung mengada mama. Kampung mana bongek kan tahu tu kan, bahau tu kan. Macam itulah jawapan dia, macam itulah jawapan dia kan. Kalau kebetulan ayahnya orang kagat, mungkin adalah jawapan dia sikit-sikit lah. Kalau tanya ayah kan, ayah ni kalau jenis yang malas sikit, ya kenapa kita kena puasa? Ni hari pertama puasa ni, ayah kenapa tengah jam ni? Ayah kenapa kita kena puasa? Kau gagak apa hal? Kau gagak lah, kenapa? Kata dia, marah betul ayah dia. Menyesal budak tu tanya kan. Kadang-kadang tanya, mak kenapa kita puasa? Orang lain puasa, kau puasa je lah. Banyak tanya pula. Bila? Itu yang tak tahan budak-budak ni kan. Itu maka akhirnya jawablah, sebenarnya Allah Ta'ala dah perintahkan dekat dalam Al-Quran. Ya ke mak? Ya. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba ala, seorang muslim. Kenapa? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin, seorang beriman, tak selesai dengan pengakuan, mesti disertakan dengan perbuatan bagi membuktikan keimanan. Percaya. Dia tak pakai tudung kan? Dia tak tutup aurat, bagi cuti. Jantan period sepanjang tahun, apa hal? Tak semayang, tak puasa, apa hal? Tu jawab ni, percaya. Wahai orang-orang beriman, yang atas kamu mudah-mudahan, semoga, mana tak confirm lagi. Contoh, dia datang pemilihan nak jadi rekrut tentera laut, datang dalam sesi pemilihan, datang tu ada harapan nak boleh dapat tak jadi anggota tentera? Boleh dapat tak? Boleh. Takwa ni, maksud takwa ni adalah kita mendekatkan diri, rasa takut, rasa rendah diri, rasa kecil diri kita di hadapan Allah sebelum baring di hadapan imam. Bayangkan tu, menakut-nakutkan aja kan, macam-macam tu. Cuba kita ubah sikit persepsi kan. Ingin ke taman syurga, 100 meter belok kanan, macam tu. Macam tu. Ingin dapat pahala berganda, 300 meter belok kiri. Macam tu. Maknanya hala tuju nak pergi ke masjid ni, macam tu lah. Jadi mudah-mudahan kita bertakwa. Jangan takut-takut kena orang. Itu belum cerita ada signboard kat masjid tu, awas di sini ada pencuri. Kita tengah ambil wuduk terbaca pula signboard tu, di sini ada pencuri. Kita pandanglah dalam, nampak seorang terbongkok-bongkok, jangan-jangan pencuri ni. Padahal imam tu, nampak
Kadang-kadang signboard dengan ngarut, kadang-kadang pencuri mana tempat pun ada, kan? Tapi tak usahlah kita nak highlight sangat yang itu. Pandailah dia nak jaga, kan? Jadi mana kata dalam hal ni kita mengejar ketakwaan. Kenapa kita puasa juga ni? Kenapa agaknya ibadah puasa tu kita buat? Ada 3 sebab. Pertama, untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Jadi nak menginsafi kena dengan caranya. Macam mana nak menginsafi? Dengan tahap kita puasa kita tak buat benda-benda lain. Macam mana nak menginsafi dengan tahap bulan puasa kita makan lagi teruk daripada bulan tak puasa? Belum apa-apa lagi dah letakkan tambah syarat sah puasa. Dia tambah syarat sah puasa. Dia kata apa? Aku kalau buka puasa tak ada roti john tak sah dah. Macam mana pula kau kata tak sah? Ayat tu bercakap tu memang tu bahasa Melayu yang biasa orang pakai. Tapi cuba fikir sebelum cakap tu. Tak sah. Aku kalau tak ada mutabak yang ini tak sah aku. Engkau pula lah jadi tak sah sekarang. Jadi itu sebab pertama menginsafi nasib orang lebih susah daripada kita. Kalau nak menginsafi, kita cuba jalani hidup seperti biasa tanpa makan dan minum. Ini bulan puasa dia jadi 2 jenis binatang. 2 jenis binatang pada bulan puasa yang kita nampak. Binatang yang pertama, ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur. Orang kampung tahulah ayam mengeram telur, tengah mengeram macam tu. Cuba kita dekat dengan ayam tu, apa jadi? Apa jadi kalau dekat dengan ayam tu? Pengumuman. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi orang lelaki? Apa jadi kalau kita dekat dengan ayam tu? Marah. Kembang sayap, kepak dia marah. Marah betul dia. Ada orang bulan puasa marah je. Macam dia seorang puasa. Lalu depan marah, lalu belakang marah, buka pintu marah, tutup pintu marah, buka aircon sejuk marah, tutup aircon marah, tutup kipas lagi marah. Semua marah. La ilaha illallah. Apa ni? Apa lalu depan ni? Lalu belakang. Lalu belakang pun salah. Budak tu pening kepala. Dan lalu ke mana bapak aku ni? Buka TV kuat marah, buka slow marah. Tak ada yang kuatlah sikit. Apa kuat sangat yang aku pekat? La ilaha illallah, bapak aku ni apa? Nak marah aja ada orang macam tu. Kategori kedua, kategori kucing. Tidur aja. Tidur. Lepas subuh tidur. Tidur. Lepas sahur, dia subuh terus tidur. Sampai tengah hari. Bang Zuhur bang. Zuhur dah. Ambil wuduk sembahyang Zuhur. Allahu Akbar. Tidur kat sejadah tu lepas tu. Kat sejadah tidur ni. Sampai asar. Bang asar dah bang. Asar dah. Ambil wuduk sembahyang asar pula. Lepas sembahyang asar, naik atas katil balik, sambung tidur. Abang, 10 minit lagi nak buka ni. Bangun bang. 10 minit lagi nak buka. Dia pun bangun lah. Dia pun bangun. Dah nak buka lah. Masa tu isteri dia pun tuangkan air. Isteri dia tuangkan air. Dia tengok, Allahu Akbar. Dia pun pegang buah tamar tu, dia belek. Dia boleh belek buah tamar tu. Allah. Isteri kata, pahal bang. Kenapa? Sekarang puasa tak rasa. Tiba-tiba dah buka. Dah kerja dengan membuta daripada pagi memang ha? Jap tidur. Memang ada orang macam tu. Jangan. Jadi persoalan yang paling penting pada bulan Ramadan ada 2. Siam dan qiyam. Siam kita puasa dengan syarat-syarat dia. Betul lah. Tanyalah soalan-soalan yang pelik-pelik tu. Ustaz, kalau korang tak hidung batal tak? Soalan yang ditanya setiap tahun mengharapkan jawapan yang berbeza.
Ada bapaknya tu automatik jadi bertakwa habis. Dia paling bertakwa dalam rumahan. Anak kau tak hidung pun tak boleh. Kawan tu hingus sesama, berkerak-kerak hidung kawan tu nah. Jangan kau puasa kan. Kawan tu bernapas dah tersumbat sebelah ni. Pakai hidung sebelah lagi. Lepas tu dia tidur dah leka dah belah sini pula tersumbat, dua-dua tersumbat. Dah berjurai kawan. Melambai-lambai kawan tu. Pergi bazar Ramadan kau bayanglah tu lah ilaha illallah orang lima. Jangan sampai datang fitnah pada agama kita teruk sangat. Tak boleh ke setakat nak bersihkan? Boleh. Kita tahulah kita mengorek ke tidak. Setakat yang dekat sini nak bersih. Benda tu dah seketul, clear. Dengan cahaya yang terang daripada dalam lubang hidung tu. Takkan kau nak biarkan? Buang, hembuskan, ambil air, cuci. Biar dia elok, nampak bersih orang puasa ni. Kenapa kau tak bersihkan hidung kau tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Jangan macam itu. Bersihkan tak ada masalah. Yang jadi masalah tu, kau jolok ke dalam hidung kau tu sampai hilang mata hitam. Dia punya feel kan, macam tu kan. Yang itu yang tak boleh. Faham? Oh, daripada pagi sampai ke maghrib tak tahu ada apa dalam hidung tu, tak tahu. Dan itu qiyam maksudnya mesti sertakan dengan membangunkan ibadah-ibadah. Itu yang mustahak ni. Kita bulan puasa ni jangan jadi alasan. Tu sebab saya respect lah kan, tentera kan, dengan uniform kita, dengan lasaknya hari-harinya, dengan terlibat dengan kadang tengah-tengah panas. Saya ingat waktu saya mengajar debat di UPNM Mesti Pertahanan kan, dia orang kan semua bakal ni bertugas kebanyakan kan. Tengah-tengah saya mengajar ni, technical debat macam ni, cakap macam ni, tiba-tiba bunyi siren. Dia tinggal aku seorang kat dalam tu. Hilang ni palma. Rupa dia kena berkawat kat depan tu kan, kena berkawat dekat bawah tu. Tinggal seorang, dia tak peduli dengan aku. Mencabar betul. Lepas tu buat dia tahu, okey bang, boleh sambung dia kata. Kan, dia kena pumping lah kan, baju mana yang berkedut sikit kena tu lah, kena macam-macam lah dia orang kena kan. Saya tahulah, hebat lah. Tu belum saya pergi lagi dekat saya pergi kat camp Sungai Besi, saya tengok yang seorang tu tengah kena dengan pegawai dia. Dia kena apa? Berguling-guling dia dekat koridor tu, hujung-hujung. Ya Allah Akbar. Aku kalau jadi askar tak tahulah mati hari pertama ke, tak tahulah macam tu. Kan? Itu sebab saya tengok muka masing-masing dengan terbayanglah penderitaan kan, terbayanglah kan, tapi dah biasa kan. Orang yang tak biasa macam saya ni. Itu sebab respect lah. So bulan Ramadan jangan jadi alasan. Itu dia dah mesyuarat saya siap tu. Kedai mana yang clear bulan puasa ni, cakap-cakap je nak tuan. Jangan tau. Sebab apa? Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala jadikan orang yang tak puasa pada bulan puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Walaupun kau makan berkali-kali, tak percaya tanya orang perempuan. Sebab walaupun dia dibenarkan oleh Allah tak puasa, dia bukannya makan depan-depan kita. Mana nak makan ni? Allah. Takkan nak makan dalam jamban. Kena nampak kan, tengah-tengah kat pejabat tu. Sebabkan cover. Betul tak? Adab dia orang yang tak puasa, kalau dia nak makan jangan sampai orang nampak. Tu yang dia selesa kalau hari cuti tu. Kat rumah orang tak nampak, betul tak? Jadi itu sebabnya kalau kita yang paling penting sekali sekarang, kita kejar takwa. Nak kejar takwa, beribadah. Tambah cita rasa kita, tambah lagi perasa dalam puasa kita tu dengan qiyam, ibadah. Bangun beribadah. Bukan senang. Itu sebab bulan Ramadan ada Al-Hafiz. Dia menghafal. Dia bukan hafal Quran, dia hafal waktu maghrib seluruh Sabah. Dia tahu KK 5 minit lagi awal daripada sini, Kudat sini berapa, ni pukul apa, dia pukul berapa. Siapa kalau yang daripada Semenanjung, untung. Sebab apa? Dia sahur lewat, dia berbuka awal bila sampai Sabah. Tapi bila balik Semenanjung, dia tahu maksud puasa tu.
kan, sahur awal kan, sahur awal. Kena pula aku pergi dekat kampung-kampung yang jalan teruk tu, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat waktu saya ceramah sekali tu, Tuan Panglima, saya ceramah dekat mana? Saya ceramah di Seri Aman, Sarawak. Bayangkan masa tu jalan Pen Borneo belum siap, berzikir astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, daripada Kuching nak sampai ke Siaman 4 jam masa tu. Sampai dekat sana tinggal setengah jam lagi nak berbuka puasa. Kau tahu dia bagi aku makan apa? Obor-obor. Aku punya jauh jalan ni, obor-obor kau bagi aku. Memang aku tak makan obor-obor ni kan. Tak, yalah orang Sarawak sukalah, saya mungkin tak kena dengan tekak saya. Lepas tu Ustaz, ni ada bubur pedas Sarawak. Sampai Isyak tak jumpa pedas ni. Dia punya pedas tu tak sama dengan pedas Negeri Sembilan. Jadi lepas tu, sikit je makan Ustaz. Saya memang berbuka tak makan banyak sangat. Macam jamuan malam tadi itulah. Macam tu. Ketam, udang tak sampai kat aku malam tadi kan. Tak apalah, tapi sedap. Yang lain-lain yang saya boleh makan tu lemon, saya ambil, sedap kan. Yang tak mencabar tu kan sup, kan, sup tu saya makan lah kan. Dengan sayur kailan. Tak ada siapa pun tegur, Ustaz, kailan dengan sup aja, ambillah ketam dengan udang ni. Kalau kau cakap memang aku pusing kan. Tapi sabar je dalam tadi. Lepas situ, aku cakap tak apa, biarlah, tak apa. Kan? Tak, sabar. Yang best tu, yang seorang tu saya cakap tu macam siapa pula tetamu ya. Dia kata cakap. Maknanya dia buat dengan sedar tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi tak apa, contoh lah. Tapi masa dekat Seri Aman tu, saya pun ceramah. Saya ceramah. Balik malam tu, terus shoot. Sampai dekat Pasar Satok, saya berhenti makan mi kolok mangkuk merah. 3 mangkuk aku balun. Jamakkan buka dengan sahur. Lepas tu terus pergi pukul 4 pagi tu dah sampai ke airport dah, sebab dah naik flight yang paling pagi sekali. Tapi tak ada masalah lah, malam tadi saya kenyang, alhamdulillah. Tak ada masalah kan. Takut Tuan Panglima marah pula kat dia orang. Tak ada, dia okey malam tadi. Layanan memang baik betul. Macam tu, alhamdulillah. Jadi mana kata sekarang ni takwa. Macam mana kita nak capai takwa ni? Maka Sayyidina Ali ada ajar kita. Sayyidina Ali kata yang pertamanya adalah khauf Rabbul Jalil. Kalau nak dapat takwa ni, khauf Rabbul Jalil ni maksudnya apa? Maksudnya kita takut kepada Allah Ta'ala. Takut dengan Allah. Kita tak buat dah benda yang biasa kita buat. Tak buat. Kita nampak air ni dekat atas ni, kita nampak air dekat atas meja kan. Elok pula terhidang tu, siap ada wap-wap sejuk tu kan. Anak kita yang tak puasa tu tuang dia biar di depan kita. Dia pun pergi, ya nak pergi toilet sekejap. Sekarang tak ada siapa lagi kat keliling kita. Boleh je capai bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab takut pada Allah. Kita yakin Allah nak nampak. Kalau terlupa tak apa. Pernah satu kali tu, waktu tu anak saya kecil lagi lah, anak saya seorang masa tu, isteri saya bagi saya kopok amplang, kopok tawau tu. Kebetulan pagi tu puasa pertama, jadi rumah saya tak siapkan apalah bagi makan anak tu. Dia kata, bang tolong suapkan anak tu amplang. Anak saya tu makan lah amplang tu. Saya suap dia, suap saya. Suap dia, suap saya. Kadang-kadang dia satu, saya dua. Krop krap tu. Dia satu, saya dua. Lepas tu kadang-kadang dia tak nak dia main-main tu, saya makan krap saya tuap, saya bagi kat dia. Isteri saya ternampak. Abang tak puasa ke? La ilaha illallah, kau tunggulah aku minum air dulu, saya kata. Dah halang-halang terlupa, kau tunggu aku minum. Masa tu pagi sampai ke petang amplang kat tekak ni kau tu. Waduh, saya katakan, itu terlupa tak apa. Nampak tak? So kita tak buat benda-benda yang biasa Allah tak larang, kita tak buat.
Itu sebab dalam bulan puasa ramai orang tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba jadi baik bulan puasa ni. Kan? Contoh kita naik kereta. Penat ni, panas ni, kadang-kadang. Tiba-tiba tengah selekoh tu, bergoleklah air soya dalam tadi. Kena kat kaki kita, kau time ni lah kau nak bergolek. Kata. Kita pun baca, soya terbaik di Sabah. Sekali minum sebulan tak dahaga. Ni saya ajar cara dia. Berhenti dekat kan sebelum masuk camp tu kan, pasal kat tepi jalan ni macam ada macam belukar tu, yang macam tak berapa ramai orang tu, berhenti situ, tinted gelap sikit, kunci pintu, matikan enjin, minum, jangan tinggal setitik pun, habiskan minum. Tapi kita buat tak? Kita buat tak? Tak buat. Kita tunggu malam juga nak berbuka. Betul tak? Ya, pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah, isteri pula, bang saya keluar kejap cari barang dapur nak masak berbuka malam ni. Kita pun teringat, kita duduk seorang dalam rumah, kita dah teringat dah perangai kita masa kecil-kecil dulu, sejukkan muka dekat peti ais. Kita pun pergilah buat perangai budak-budak kita buka lah peti ais. Rupanya sejuk tu tak datang percuma. Dalam peti ais tu ada cendol yang malam tadi siap terkeluar mi hijau tu dua lain. Macam saja-saja je cendol. Ni saya ajar cara dia. Kunci pintu depan belakang, ambil cendol tu tadi, sejuk-sejuk tadi, hirup habis-habis, jangan tinggal selai pun mi tu. Serap. Bila dah habis, cuci, tangkup, letak kat tempat pinggan. Jangan risau orang lelaki, orang perempuan Allah bagi satu kelebihan. Dia cam benda yang tak ada dalam peti ais. Dia buka peti ais tu, dia nak simpan barang tadi. Bukan ada cendol ke malam tadi? Bukan ada cendol ke kat sini ni bang malam tadi? Macam ni. Tenang. Ni saya ajar. Tenang. Jangan mengelabah, jangan nampak bersalah sangat. Relax aja, tenang dengan cara muka puasa tu. Buat muka puasa macam ni. Tadi abang buka peti ais tu nak tengok apa barang tak ada. Nak bagi tahulah kat ayang suruh belikan barang dapur. Abang buka-buka, tertangkup cendol tu tadi, tumpah. Abang kesian kat isteri abang ni kan, balik kan penat, lepas tu nak kena mak. Jadi abang kutip satu-satu mi tu tadi. Abang siap lap, takut semut abang siap cuci dah. Kesian ni siapa? Makasih bang, amo. Itu cara dia tau. Tapi kita, ni kalau orang edit ni mampus aku mengajar orang tak buka puasa, orang tak puasa. Nah, tapi kita buat tak? Kita tak buat walaupun kita seorang dalam rumah. Betul tak? Sebab takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jugalah kita kena tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Itu sebab poin paling utama dalam bulan Ramadan adalah sabar. Sabar ni ada 3 dalam hidup kita. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bulan puasa je kita akan tengok waktu zuhur ramai orang tunggu waktu zuhur masuk. Bulan lain dia akan dengar tengah makan, zuhur dah rupanya, tengah makan. Tapi bulan Ramadan ramai orang sebelum waktu zuhur masuk dia dah standby. Nampak tak? Sebab dia tak boleh makan. Orang perempuan pula yang kerja pejabat, dia dah ada pot dekat surau, tempat baring ni. Kalau muka bergaris, dah ada cermin besar tu, nak betulkan balik makeup dia tu, ada. Sebab kita tengok bulan Ramadan orang berubah, tiut, takut pada Allah, jaga solat, sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah yang Allah tak suka, jangan kita buat. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang mendatang. Sabar. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar ni tentu ada hikmah dia. Aku nak beli tu tak dapat, aku nak beli ni tak dapat. Orang perempuan sabar. Suami bukan tak nak bagi, kalau ada tentu dia bagi. Macam orang perempuan kan, walaupun ada belum tentu orang perempuan bagi.
Betul tak? Macam itulah kena faham. Orang lelaki kalau ada tentu dibagi, tapi orang perempuan kadang-kadang walaupun ada belum tentu dibagi. Faham tak? Faham ke tak faham? Iyalah, maknanya sabar. Tentu ada hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kenapalah aku bertugas di Sandakan ni? Halai hidup, kenapalah macam ni? Tapi cuba baca hikmah. Banyak juga tempat barang murah kat sini. Alhamdulillah dekat sini taklah sesibuk kalau kita duduk di bandar-bandar besar. Alhamdulillah dekat sini banyak je orang semua peramah-peramah. Contoh cari hikmah dia. Kan? Kadang-kadang marah suami, orang lain semua berjalan ke sana kemari, kita tetap kat sini. Bosan lah. Tiba-tiba datang orang ketiga. Saya tak kisah pun, janji kita bersama. Betul tak? Tak, saya ni bagi peringatan orang perempuan, jaga-jaga. Aku baru ni tak buat pun aku yang kena. Buat macam mana? Ramai Samsul kat Malaysia ni. Kan? Iya, di balon ni saya tuan. Tagak-tagak dia balon kat dalam Instagram, dia balon ni. Dia letak gambar saya pergi umrah gitu. Aduh. Dulu hari-hari tengok ceramah dia ni, tapi semenjak dia kahwin ni memang aku tak tengok dah ceramah dia. Aku boykot ceramah ni. Pahalaku. Orang lain tu. Yang satu lagi gambar saya dekat Jabal Nur tu. Dekat atas background dia Jabal Nur kan, saya kat depan macam ni ha. Dengan pakai baju ni lah. Baju ni. Dengan cuma hitam. Kan? Ha, inilah perangai orang jantan. Hari-hari cerita pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Astaghfirullahalazim. Ada. Lepas tu saya mesej balik dekat dia personal. Saya kata, yang kahwin tu orang lain, bukan Samsul Ubat. Apa masalah kau ni? Dia punya, oh maaf ustaz, salah info. Bukan salah info. Kau yang tak baca betul-betul. Tapi saya anggap macam saya kata tadi lah, ujian dan dugaan. Sebenarnya dalam bab rumah tangga ni, orang perempuan jangan cepat menghukum. Mana ada rumah tangga yang tak ada ujian? Betul tak? Orang lelaki pula Allah jadikan dia kaya dengan kasih sayang. Kadang-kadang tak tahu dah mana nak dihantar dah kasih sayang tu. Jadi korang kena kaut-kaut kasih sayang tu. Jangan, kadang-kadang bila orang lelaki ni, dulu kau nak sangat dia sebab apa? Kelakar. Kan? Sekarang dia buat kelakar, kau dah tak gelak lah. Bila suami buat kelakar, sekarang dia sound, apa ni tak boleh serius ke? Tiba-tiba ada orang yang ketiga cakap, you ni kelakar lah, mesti wife you gelak hari-hari kan? You cakap macam tu, wife I tak cakap macam tu dah. Ni aku bagi peringatan. Lepas ni tak kelakar pun kau gelak ya. Kau macam tu je. Faham? Ada. Tak. Ya, tak. Tu sebab saya kata tadi, ujian dan dugaan akan datang. Tiba-tiba lah, pada bulan Ramadan ni kita nak beli baju raya anak. Tak apalah, tak cukup. Beli yang biasa-biasa, yang murah pun tak apa. Nabi kata apa? Nabi kata pada pagi raya, ni camah raya pun aku masuk sekali. Pada pagi raya pakailah pakaian yang paling baru kamu ada. Tak semestinya beli baru. Nampak tak? Dalam almari tu, satu tu baju 1977, yang satu tu 1983. Pakai 83 tu paling baru. Faham? Kalau mampu tempah, mampu beli. Tapi jangan sampai membazir. Itu nak ingatkan. Sebab membazir itu pun Allah Ta'ala larang. Jangan kita buat. Khauf Rabbu Jalil. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Pada bulan Ramadan, pertama sekali bangun pagi, kita bangun awal, sahur. Nabi dah ajar kita
Kita dalam bab sahur dan berbuka, kita disunatkan melewatkan sahur dan mengawalkan berbuka. Tapi melewatkan sahur bukan pukul 7 pagi, itu breakfast. Faham? Melewatkan sahur, katalah subuh sini masuk dalam pukul 5 suku, betul? Lebih kurang lah 5 suku, 5.12 macam tu. So kalau pukul 4.45, 4.45 dah bangun dah. Masa 4.45 tu kita makan dah. Maka ambil waktu hujung. Faham? Bangun sahur. Nabi pesan apa? Makanlah sahur, kerana sesungguhnya makan sahur itu adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makanlah sahur, jangan kalian tinggalkan, kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat mendoakan orang-orang yang bersahur. Mana mustahak sahur ni, bangun sahur walaupun hanya seteguk air. Tidur malam, standby botol air tepi meja tu yang kecil tu, letak satu cawan air, yang satu cawan yang rendam gigi tu jauh sikit. Kalau ada gigi palsu, takut kau tersalah teguk, keras pula apa benda ni. Rupanya gigi. Nampak tak? Sahur. Dan ada orang tanya, Ustaz, kadang-kadang kita sahur kan, kita memang nak makan tapi tak lalu, Ustaz. Betul tak? Sebab kalau bangun kau terus nak makan, memang kau tak boleh makan. Orang tu simpankan taufufah tu, pagi esok abang nak makan taufufah tu. Taufufah yang gula merah tu, letak dalam peti ais. Dia punya sejuk tu kan. Tapi tak lalu. Bangun sahur, muka macam nak kena tinju je. Anak punya bapak aku ni cakap apa? Marah lah tu. Dia kata nasi. Nasi lah, dia kata. Lepas tu tengok tu. Yang anak tu pula ambil sudu ke telinga begini, la ilaha illallah, yang sedih betul. Macam mana kalau nak makan banyak? Senang je. Bangun pagi, jangan terus pergi makan. Bangun pagi, masuk bilik air. Bangun awal sikit, 4.30. Kan kita 4.45 kita nak ni. Bangun 4.30, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan, shampoo semua. Lepas tu ambil wuduk, keluar, solat. Allahu Akbar. Solat sunat 2 rakaat paling kurang. Lepas tu tutup dengan witir, 1 rakaat paling kurang. Lepas tu doa sikit, walhamdulillahirrahmanirrahim. Pergi kat meja makan, kau tengok kau punya makan macam mana. Tak percaya, cuba tengok waktu esok nak raya. Macam mana sahur bapaknya tadi. Hari ni last kita sahur, jom makan. Punya bapak dia. Sebab apa? Sebab dia dah tak tidur sangat lah. Masa tu dah cuti, dia seronok dah nak bawa macam-macam. Nampak tak? Itu sebab kita bangun segarkan badan kita dulu. Nampak tak? Lepas tu kena pandai timing. Ada sekali tu saya ceramah, tuan, saya ceramah di Bukit Aman. Saya dengan Samsul Rau-Rau, abang Samsul Rau-Rau, 2 Samsul masa tu. Pasal Ramadan lah. Tiba-tiba ada seorang tanya, perempuan, Ustaz, saya nak tanya, saya berkahwin. Lepas tu kita orang bersama, tiba-tiba azan, macam mana? Abang Samsul Rau kata, soalan tu biar dia jawab. Pahala aku kau lagi lama kahwin, dia kata. Orang asam Abang Samsul Rau dia gemar tolak kat saya jawab kan. Sebelum saya jawab, saya kata, saya nak tanya dulu Kak, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Saya kata, waktu azan tu sedang berlaku atau dah sudah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tahu, kalau dah sudah, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jangan risau, tenang, masuk dalam bilik air, mandi macam biasa, mandi wajib. Lepas tu mandi macam biasa, ambil wuduk, solat subuh macam biasa dan puasa. Nak buat macam mana? Anggaplah tadi tu sahur kau. Orang kuncilah jam. Tapi kalau sedang berlaku,
sedang ni tengah berusaha ni, tiba-tiba azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti macam tu, berhenti. Yang perempuan, berhenti bang, macam tu, berhenti. Nak ni kau gelak-gelak ni, aku cakap benda betul, benda ni berlaku ni. Berhenti. Dan lepas berhenti, Allahu Akbar, azan dah. Masuk dalam bilik air, mandi wajib, dan keluar, rupa-rupanya baru tahu tadi tu azan pertama. Ada setengah tempat dia azan sejam sebelum. Tapi berhenti. Kalau betul azan subuh, kena berhenti. Jangan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit je lagi. Jangan, faham? Yang kasih settle. Jangan tau. Kau kena bayar nanti. Jangan. Tak pasal-pasal aja. Jangan buat perangai, sebab kunci jam betul-betul. Tahu? Ini kena betul-betul ni. Lepas tu sekali satu lagi, kalau azan subuh kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan. Kata dah tengah sahur, habiskan makanan yang terakhir ada dalam mulut. Kunyah, tak payah kunyah, telan. Ini dibantai kunyah. Dah sampai dekat office tak habis ni kunyah. Itu saja kau simpan buat bekal tu, tahu? Jangan. Satu lagi, budak-budak yang baru belajar puasa, kanak-kanak yang baru berumur 7, 8, 9 tahun, 10 tahun tu patutnya dia dah training awal. Mungkin dia boleh setengah hari, boleh lebih. Jangan paksa budak-budak yang belum wajib kat dia. Jangan kita paksa dia. Sebab ada kes budak mati sebab puasa. Ada. Di Seremban waktu tu masa sekolah lagi, saya baca berita tu, budak tu di Seremban, ayah dia puasa, budak perempuan paksa dia puasa, budak tu baru darjah 2. Dia kata, mak tak tahan mak. Alah, sikit aja lagi, sekali tumbang budak tu, kelang kabut, meninggal dalam ambulans, tak sempat sampai hospital. Tapi kalau kanak-kanak berusia 40 tahun, memang kau sepakan kalau tak nak puasa tu, dengan dia berpenyakit kan. Tapi betul. Tapi kalau kanak-kanak tu sahur makan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang itu janganlah kita keras dengan dia. Tak apa, habiskan makanan, habiskan cepat. Sebab ada pandangan mengatakan, ada pandangan kata dia sampai ke, tapi kita kena tahulah. Ada pandangan kata dalam mazhab Hanafi tu sampai la ilaha illallah, baru habis. Jangan kita betul bila panjang sikit lah. Bukan macam tu, jangan macam tu. Kau pakap lah dengan Bilal. Mana budak tu bagi dia makan, sebab dia budak lagi, dia tengah training, bagi dia makan puas-puas, lepas tu minum, habiskan. Ini Allahu Akbar, Allah, bapak dia paling bertakwa, orang kagat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Budak tu tengah mengunyah lada. Pedas bah. Malam nanti makan, malam nanti minum. Kau janganlah kejam sangat dengan budak tu. Allahu Akbar. Jangan buat macam tu. Kesian budak tu. Jadi makna kata, kalau kita nak ikut sunnah Nabi, berhenti pada waktu bila? Berhenti pada waktu imsak. Imsak tu kira-kira 10 minit sebelum azan subuh. 10 minit ni kira-kira 50 ayat Quran, ayat biasa, bukan ayat panjang-panjang, Nabi sempat baca. Itu sebab kita jangan lupa sunnah Nabi itu dekat mana. Satu lagi, baca niat. Mazhab Syafi'i kata kita mesti baca niat. Kan? Sebab inna a'malu bin niat. Sebab salah satu ciri-ciri kesempurnaan ibadah adalah niat. Itu sebabnya, sebab kita bimbang, kita terlupa, kita boleh niat sebulan, tapi setiap pagi tu kalau apa selagi boleh niat. Saja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Niat puasa pada bulan Ramadan kan. Tapi kalau boleh setiap pagi kita kena sebut nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sehari, fardu ke atasku dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau terlupa baca niat tu, tapi menurut pandangan kalau ikut mazhab Hanafi, kita bangun sahur tu pun niat. Malam tu sebelum tidur kita kunci jam, itu niat.
Kan? Kunci jam tu apa? Nak bangun sahur. Kita dah siap susun dah beras, dah susun dah ni lauk-lauk ni, ni nak masak ni. Itu pun niat. Itu sebab ada setengah tempat yang buat salat sunat tarawih, imam tu habis je witir, habis je doa, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dia baca semua ikut. Pun niat juga. Tarawih itu pun ada yang cakap, ni malam ni besok puasa ni, besok puasa ke berapa Makna tu pun dah niat dah. Macam tu. Jadi jangan risau. Seboleh-boleh kalau boleh kita dafazkan niat lagi baiklah, sebab dia akan ikut dengan nanti. Okey, macam tu. Tu pertama dari segi sahur. Lepas tu apa? Lepas sahur kita beribadah qiyam yang lain apa? Tadarus, mengaji Al-Quran, baca Quran. Alhamdulillah saya tengok grup lelaki lagi ramai daripada grup perempuan kalau mengaji. Ya ke tak ya? Orang perempuan lagi ramai, tak tahu kenapa. Kan sekarang ni memang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Dah lah lelaki tu tak ramai, sibuk pula dah jadi perempuan. Ada juga. Kan pening kepala kan. Dah elok-elok senapang lah. Kau nak buang senapang tu kenapa? Kan? Jadi tadarus mengaji Al-Quran. Apa maksud tadarus? Mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Ada orang nak cepat khatam, hari pertama engkau baca muka surat ni, kau baca muka surat ni, 20 orang baca, zap serentak, settle satu juzuk. Tak kira macam tu. Mesti seorang baca, yang lain semak. Ustaz, saya baca, masalahnya saya baca merangkak Ustaz. Orang lain elok bersela, kau merangkak, kenapa? Itu dah macam hantu juon pula dah. Kau apa masalah kau? Rupanya baca tak lancar. Boleh tak kalau kita duduk kat tepi Ustaz, dia orang baca, kita ikut dalam hati? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun nasyid duduk tepi aja, pergilah belajar. Pergi kau lembab sangat, pergi belajar. Jangan kau biarkan kebodohan itu menguasai diri kau. Kita tak tahu belajar. Sekarang ni mudah. Maklumat kat ujung jari. Dekat dalam YouTube pun kita boleh belajar. Betul tak? Ustaz tu ajar bacaan dia, kita dengar bacaan dia. Ada satu Quran tu tekan, mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Bacaan bersama. Lepas tu kalau baca kena sabar. Yang mendengar kena sabar. Bukan semua orang pandai. Yang tak pandai bagi pandai, belajar. Ustazah tu pun tak dapat sabar. Dia baca kak, allazina amanu, kak allazina amanu. Baca balik kak, allazina amanu. Kak, pandang saya kak, pandang saya. Allazina amanu. Macam tu. Baca balik. Allazina amanu. Allazi, memang dah tinggi suara Ustazah tu dah. Ustazah marah ke? Tak ikut kata. Allazina amanu, allazina amanu. Baca balik. Dia pun baca allazina amanu. Okey kak diam, ni sambung. Benar tak bagi dah kak tu baca. Tak dapat dia sabar dah. Kena sabar. Nak pula mengaji masa PKP gitu kan. Masa PKP kan semua dekat rumah. Kena mengaji dengan anak. Anak yang betul kan ayah? Ya, itu dengar nak kau diamlah, aku tahulah. Aku marah anak tu. Bacaan bersema, ya. Kemudian apa? Berbuka puasa. Berbuka puasa pun kita ikutlah sunnah Nabi. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, tapi bukan pukul 4 petang. Itu namanya high tea. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya marhamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makan. Tu awal lah tu. Kan? Ada tu. Dia nak tunggu azan tu terus makan serentak. Dia terdengar punya mikrofon tu.
pegang buat taman, pegang. Dah nak buka dah ni. Sup, all in one. Kita yang paling awal berbuka di Sanakan lagi ni, dia kata. Rupanya test one, test. Anak dah telan mah, siapa suruh? Kau kena qada balik puasa kau, sengaja. Dengarlah dulu, Allahu Akbar. Macam tu kan. Dia terdengar pula kuliah duha pagi tu Ustazah Asma Harun. Antara waktu yang makbul doanya adalah pada waktu bila? Puan-puan sekalian, waktu bila? Waktu berbuka puasa, gitu. Tayahnya terdengar, dibantainya doa panjang-panjang malam tu. Doa ada sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar dengan rezeki Kau berikan ini, ya Allah. Kami wajar bersyukur. Kami sedang mengaung nah. Ya Allah, kami sedang, kami banyak dosa, ya Allah. Dah 15 minit doa ni. Anak nengok Taufufah dah lah. Bila lah boleh makan, ya Allah. Akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Ada lagi. Yang mak ni mandang bapak nak mampu orang tua ni. Aduh, itu sebabnya kan, kalau arwah abah saya dulu memang dia ajar anak-anak dia. Allahumma lakas nabika amana wal sikafta nabi rahmatika amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah bil alamin. Makan buah tamar 1 biji atau 3 biji, lepas tu minum air masak. Nak bagi faham. Dia kena tunjuk praktikal dia. Dah habis tu terus pergi solat maghrib. Solat maghrib pun tak ada baca panjang-panjang tau. Solat maghrib cepat. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Doa pun pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qul ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi bil alamin. Baru duduk ke tempat makan, makan yang benda berat pula. Makan nasi lauk, cepat-cepat makan tau. Cepat-cepat makan sebab nak bagi masa rehat sebelum nak pergi isyak dan tarawih. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat tak khusyuk, lagi baik makan. Faham? Kita makan buah tamar, minum air masak, kita pun semain Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengarlah bunyi kat dapur, seruk, sedap gila siput sedut ni, weh, dia kata. Kita pun terdengar kata-kata, aduh, habislah siput tu karam, habislah siput. Terbayangan lauk tu habislah, yang percik tu dalam beli seketul aja. Ya Allah, tak ada tak tidak untuk aku ni sekarang. Langsung semai maghrib 1 rakaat. Jangan macam tu. Kalau macam tu baiklah kau makan. Sebab Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Maknanya kena makan juga. Disebabkan saya ni merupakan Laksmana, Panglima pemerintah dekat camp ni, maka saya punya puasa tak sama macam orang. Takwa saya lebih sikit. Saya lepas isyak nanti baru buka. Oh, jangan buat macam tu. Jangan macam tu. Tak ada diketak-kiri macam tu. Asal maghrib kena buka. Itu je. Tu yang kadang-kadang jangan makan banyak sangat. Sebab nanti takut waktu kita tarawih rukuk terkeluar. Allahu Akbar, hub. Tahan. Wah. Lepas tu apa? Dari segi berbuka puasa, bersederhana, makan sekadar untuk tenaga, jangan berlebih-lebihan. Itu sekejap lagi kita masuk poin yang ketiga. Kemudian apa? Solat sunat tarawih. Bulan Ramadan aja yang diturunkan kita boleh ibadah solat sunat tarawih. Bulan lain tak ada. Oleh macam mana seronok pun, kita mohon kepada pejabat agama, Jabatan Agama Islam Negeri Sabah, kami mohon dalam camp ni, sebab kami seronok sangat tarawih, kami mohon lanjut sampai Syawal. Tak boleh.
Dia kat luar tu dia dah mulalah, siapa yang duduk kat luar tu dia mula cari. Kau nak sembahyang tarawih, kau pergi surau ni, dah lah 8 laju pula tu. Ya ke weh? Kau jangan dekat sini, slow. Imam dia slow weh. Dia terdengar imam tu tahun lepas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Woi, bagus imam ni weh. Inilah imam yang kita cari. Ganjang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, best betul, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu bangun, Allahu Akbar. Hui, sambung tarawih kedua dah. Bagus imam ni weh. Semua pergi kat masjid, kat surau tu. Penuh, tengok ramai. Itulah dia orang dah tahu tahun lepas. Memang inilah surau dia. Yang dia orang tak tahu, imam tu dah tukar kerja tempat lain. Jadi dia dah jadi imam tempat lain. Yang tinggal imam Sabah. Tapi ramailah orang tak tahu. No, dapatkan saf. Betul ke ni suraunya? Weh, betul lah ramai ni. Kena ramai ni. Allahu Akbar. Lain macam ni weh imam ni gitu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu senyap pula imam. Arwah tak peranjat orang nak. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang seorang ini baru isyak ni. Yang seorang confirm salah surau. Sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Dia ada yang buat 8, ada yang buat 20, macam di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Di Masjid Nabawi pun buat 10. Kan? 10 ni yang biasa buat 10 rakaat, dia selang seli macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Dia akan terus bangun untuk buat yang seterusnya. Allahu Akbar. Lepas habis bagi salam, Allah man tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nabduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. La ilaha illallah. Terus bangun, Allahu Akbar. Dia selang-seli dengan jenis-jenis istighfar. Tak kisah. Tuan tanya, mana elok Ustaz? 8 ke, 10 ke, 20? Yang eloknya adalah buat. Ni tanya-tanya langsung tak buat. Tak kisah, buat 8 ke, buat 10, buat 20, buat. Jangan tinggal tarawih ni. Ya? Dan satu lagi, witir. Sebenarnya ramai orang buat witir bulan Ramadan, sedangkan Nabi pesan, satu-satunya solat, kita kena ingat, satu-satunya solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi adalah solat sunat witir. Nabi tak pernah tinggal, bukan bulan puasa sahaja. Jadi setiap kali sebelum tidur, Nabi ada pesan apa? Nabi kata dekat sahabat, aku wasiatkan kepada kalian, pada sahabat, Nabi kata, aku wasiat pada kalian, jangan tinggalkan 3 perkara sepanjang kamu hidup. Apa yang pertama? Jangan tinggal puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih pada 13, 14, 15 setiap bulan Islam, kecuali hari-hari tasyrik.
Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha, kurang-kurangnya 2 rakaat setiap hari. Dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan solat sunat witir, paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Jadi kita buat. Itu. Seterusnya dalam bab tarawih ni, jangan kita pilih imam. Kalau kita ikut 20, aku tak main lah sembahyang dekat masjid dekat dalam kan, aku pergi sana sebab dia dekat masjid negeri tu buat 20, masjid daerah tu buat 20, panggil imam Arab tu, begitu. Tapi ramai orang ikut yang 20, tapi lepas 8 rakaat dia witir sendiri dekat belakang. Maka dari segi adabnya tak berapa kena, sebab kita ikut imam, ikutlah imam sampai habis. Kalau sakit perut tu faham, tapi manjang lepas 8 rakaat sakit perut, hari-hari lah tu. Jadi kita berusaha untuk meramaikan jemaah tarawih sama-sama. Ini malam pertama memang ramai, la ilaha illallah. Imam tak ada parking. Masuk malam ke-15, imam boleh parking dalam masjid, bukannya kat luar tu, dalam masjid saf yang ke-5 dia boleh parking. Jadi kita ramai-ramaikan, ya. Okey. Orang perempuan dekat balik tabir tu dia memang dengar. Orang perempuan balik tabir dia memang tak nampak, dia dengar siapa imam malam. Allahu Akbar. Dia geng perempuan tu jam tu. Sekali dia dengar Allahu Akbar, habislah kita. Dia kata macam mana? Relax. Lepas bagi salam, kalau kita tahu macam mengantuk, penat kan, jangan cepat naik pun tak apa, rehat-rehat, relax dulu. Relax kan. Janganlah kau ambil bantal, cak baring semua, tak payahlah kan. Lepas tu bangun ikut, tak ada masalah. Sembahyang sunat ni sembahyang rehat-rehat saja. Dan kemudian yang ketiga, tadi pertama khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kedua, amal lebih tanzil. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir, jangan berlebih-lebihan, bersederhana. Bulan Ramadan ramai orang membazir makanan. Itu terang cakap. Menurut kajian yang dibuat oleh pihak Southern Waste Management, SWM, yang terlibat dengan pelupusan sisa pepejal sebelum datangnya PKP. Ni sekarang ni dah mula, tahun ni first yang kita full kan. Tahun lepas kira macam ada lagi lah yang ada sekatan-sekatan, ada negeri-negeri tertentu. Macam tahun ni full, semua dah boleh, dah macam biasa kan. Apa yang berlaku sebelum PKP dulu, bayangan statistik menunjukkan kira-kira lebih 270,000 tan makanan yang dibuang pada bulan Ramadan. 270,000 tan makanan yang dibuang. Dan lebih 17,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum disentuh pun. Itulah buruknya perangai kita pada bulan Ramadan, yang tak sepatutnya berlaku dengan tahap kita ni Islam. Itu sebabnya paling bahaya mana tau? Buffet Ramadan paling bahaya. Bukan nak cakap apa, orang pergi ke hotel, ambil makanan sedikit dulu, jangan ambil banyak-banyak. Jangan. Satu kepala sampai RM120, kau makan apa kan? Itu sebabnya saya jarang lah. Dulu masa saya jadi pengarah dulu, saya dulu pernah bergelar pengarah, legal advisor, pengarah undang dulu. Di masa kerja-kerjaan tu selalu dapat undangan tu, ya Allah, tengok makanan membazir, ya Allah. Dia ambil penuh, duduk, perjuangan belum selesai. Bila duduk nampak pula kawan, mana kau dapat kambing tu? Tu balik pintu kambing tu. Pergi cari, ambil lagi, sudahnya penuh, makan sikit dah tak terdaya. Nabi ajar kita, orang yang bijak takkan membiarkan dirinya jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Betul? Kalau hari ni kita dah beli roti john seorang sebatang, mutabak seorang sekeping, mi goreng seorang semangkuk, kita dah beli banyak, tak habis, esok jangan ulang lagi. Masalahnya ada orang kita esok macam tu juga dia beli. Jangan, kurangkan. Tuh. Kalau nak sedekah, biarlah sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu bukan sedekah, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Kau bagi benda yang kau tak habis. Tapi memang ada lah, kalau kat Masjid Surau tu dia ada buat merok moreh, jamuan lepas tarawih dengan witir tu kan. Tak apalah, mungkin kita boleh lah hantar kan tempat. Tapi jangan membazir.
Sebab membazir ni sedekah syaitan. Tetapi apa yang kita kena lebihkan? Sedekah. Nak bagi duit raya dekat mak pun bulan Ramadan. Assalamualaikum mak. Salam. Along dah bank in kan duit raya untuk mak. Lah, awalnya kau bank in long. Alamak, Ustaz Samsul kata sedekah bulan Ramadan ni lagi afdal. Maknanya pagi raya dapat lain ke? Allah, tu susah tu. Jadi maknanya kau masukkan, nak bagi 1000, masukkan 900 je dulu. 100 pagi raya pun bagi. Dan envelope tahu, jangan bagi semua. Ya, bersedekah. Bagi sedekah banyak-banyak bulan Ramadan. Percaya cakap saya, sedekah tak pernah miskinkan orang. Saya sendiri buat, saya selalu ceritakan yang pasal pergi umrah tu kan. Pergi umrah. Saya dulu mula-mula bila saya pergi umrah kan, saya menang satu pertandingan pidato di Kuala Lumpur. Juara dapat RM5,000 dan juga tiket umrah. Masa tu tahun 2006. Bila saya menang pidato tu, saya menang masa tu, saya terus niat. Kebetulan birthday mak saya hadiahkan tiket umrah tu dekat mak saya. Duit saya ambil. Duit ambil tapi belanja makanlah mak. Tapi saya bagi tiket umrah kat mak saya. Rupa-rupanya mak saya dulu masa pergi umrah dia pernah niat, ya Allah, aku nak pergi lagi ya Allah. Sebab mak saya pergi dulu tak puas, sebab macam ada kena tipu sikit lah dengan travel tu. Sebab janji macam ni tak macam tu pun dulu. Jadi mak saya baru cakap bila tahun masa mak saya pergi tu, masa tu arwah abah saya baru lagi meninggal. Dan 1993 1994 macam tu kan. Lepas tu bila tahun 2003 2004. Jadi masa abah saya meninggal tu, mak saya pergi, mak saya niat, tapi dia tak cakap. Bila mak saya dapat pergi tu dia beritahu, dulu mak pernah niat nak pergi lagi, tak sangka dapat pergi, percuma. Dan puas hati mak saya pergi. Kemudian bila saya dah bergelar Samsul Debat, orang berebut nak minta saya pergi umrah dengan dia. So saya pun tak terikat dengan mana travel. Mana travel nak pergi, semua kawan-kawan, siapa nak pergi, okey tak apa, saya bagi. Bulan ni saya pergi dengan ni, bulan ni pergi dengan ni, pergi dengan ni. Jadi masa saya pergi dengan satu syarikat ni, dia bagi saya satu free tiket. So masa tu mak saya cakap, bawa lah adik kau. Saya bawa adik saya nombor 2 kan? Saya bawa adik saya nombor 2. Bawa lah adik saya, bawa adik-beradik saya pun ada saya bawa. Bila saya bawa adik saya tu, mewah betul. Seorang 2 katil. Dalam bilik tu seorang 2 katil, kau bayangkan tu. Bukan satu katil seorang, 2 katil, lebar, pusing-pusing tak jatuh lagi. Yang terbaru masa tahun lepas bulan 3, seorang 5 katil. Aku seorang 5 katil. Lepas subuh 1 katil, lepas zuhur 1 katil, macam tu lah kan. Lepas saya bawa tu, saya sedekah, saya bawa adik saya dan saya belanja mak saya. Kami pergi bertiga. Masa tu saya sebut kat mak saya, mak, ingat nak bawa lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak belanja dia, bawa dia orang rasa pergi umrah. Mak saya kata apa, kau ni Madinah ni, kau cakap kau kena buat tau. Saya pun bawa. Akhirnya pada tahun 2017 ke 2018 macam tu, saya dapat bawa 15 orang ahli keluarga saya yang syarat saya kata tadi, yang susah, yang tak berapa kemampuan, bawa pergi. Ada yang tak pernah naik flight, first time naik flight terus pergi umrah kan, sampai kat sana. Masa tu baru tahu maksud saya terdengar bisikan masa pergi bank keluar duit, nak bayar duit ni, tambang ni, package ni, padan muka kau selalu cakap sedekah tak pernah miskinkan orang, padan muka kau. Sekarang 2 yang menang, pertama saya, kedua buka akaun menang. Bayangkan seorang package 9,000 lebih kali 15, jangan ditotalkan, jangan. Lepas tu masa tu sampai kat sana pula nak pergi Taif, kena tambah 160 riyal lagi seorang. Dia semua cakap tak apalah, lain kali lah. Saya tak nak, saya bayarkan juga untuk dia orang, menang lagi. Tapi masa tu saya kata apa, lantaklah saya kata apa kan? Saya selalu cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. So yakin aja lah, buat aja lah. Rupa-rupanya betul tuan-tuan saya. Sampai je masa tu tahun tu, sampai je di Malaysia, tak sampai pun 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak. Masa tu saya cakap, siapa lagi aku nak tolong yang angkat tangan, jangan angkat tangan contoh. Dan untuk makluman semua, alhamdulillah yang 10 hari baru ni saya bawa balik kan, alhamdulillah saya bawa 45 orang, semua ahli keluarga kerabat saya bawa, alhamdulillah.
Percaya cakap saya, memang ajaib betul. Kalau nak cakap miracle, dalam bahasa orang Sanakan sebut apa? Miracle kata orang Sanakan kan. Nak rasa keajaiban sedekah, buat. Bulan Ramadan lebih lagi kena buat. Betul. Sedekah tak pernah miskinkan orang. Percaya cakap saya. Lagi kedekut, lagi susah rezeki kita. Buatlah. Betul saya kata. Bagi sumbangan. Kita contoh macam orang perempuan kan. Orang perempuan dia beli pakat tau dengan grup dia. Kita 5 orang, seorang beli mihun, beli beras, beli apa, kumpul duit, beli barang. Lepas tu 10 malam terakhir, seorang ni masak. Kita masak sama-sama, masak lauk ni, masak ni, nasi goreng je, nasi goreng jantan, ada telur. Masak mi hailam, masak ni nasi kerabu, masak 10 malam terakhir. Kan? Kita masak, lepas tu kita sedekah. Kena pula malam tu malam Al-Qadar. Bayangkan, lepas tarawih tu, lepas witir tu, janji pukul 12 kat rumah dia ni, pukul 12 besok pula kat rumah dia ni, masak sama-sama, hantar. Minta suami tolong hantarkan dekat rumah anak yatim, hantar kat orang yang susah, hantar dekat orang tengah bertugas berjaga malam dekat camp, hantar dekat hospital. Kita buat macam tu. Itu maksud dia qanaah ni, kita bersederhana dan juga kita bersedekah. Dan begitu juga yang keempatnya, persediaan untuk hari kebangkitan. Ramadan ni untuk bersedia hari kebangkitan. Kita kena anggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Tetamu tadi datang, Ramadan datang, kita tak tahu lagi kita dapat jumpa dia lagi tak lepas ni. Betul tak? Kita tak tahu sama ada dia mati, kita mati. Antara tu je. Kita tak tahu kita sempat lagi tak bertemu dengan tetamu ni. Kita tak tahu kita sempat lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tahun lepas cuba tengok malam Ramadan terakhir, tak ada siapa pun bersedia. Aku tengah makan dekat KL, tiba-tiba orang cakap raya. Dekat Sabah lagi best, dah habis tarawih. Raya ke besok kata. Betul tak kan? Sebab Sabah paling awal saja kan. Tapi nak tunjuk kuasa Allah kan. Jadi yang terakhirnya pula kan, persediaan untuk hari kebangkitan. Besok ni sebagai contoh sikit lagi. Saya faham tau, muka-muka so berhenti tu saya faham sikit. Dia dah cecah-cengak dah. Dia cecah-cengak ni. Sabar. Sampai kau dengar jam kau berbunyi ke tidak. Dekat bila kita masuk dalam kubur, itu kenapa saya kata persediaan hari kebangkitan, salah satunya masuk dalam kubur, dikatakan bila tak ada sesiapa lagi dah yang ada kawasan perkuburan, kita mula diseksa. Malaikat dia nak pukul kepala kita ni, nak pukul kepala. Malaikat satu lagi, jangan kau pukul kepala dia. Kenapa? Sebab dia rajin mengaji Al-Quran, dia rajin berzikir. Bulan Ramadan kita hari-hari training zikir dan mengaji, sambunglah sampai lepas Ramadan. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala, jom kita pukul perut dia. Jangan. Malaikat satu lagi cakap, kenapa pula? Sebab dia ni rajin puasa sunat, tak cukup dengan puasa Ramadan, dia sambung dengan puasa sunat. Itu latihan untuk kita. Itu sebab macam sekarang bulan Syakban kan, bulan Syakban puasa sunat dibenarkan pada 1 hari bulan sampai 15 Syakban sahaja. Lepas 15 Syakban tak boleh puasa sunat lagi dah, kecuali mereka yang masih berhutang dan mereka yang istiqamah tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, dia boleh puasa. Dia memang pada sebelum ni tak pernah tinggal, tapi sesaja nak puasa sekarang tak boleh. Ingat, nak pukul perut, jangan jadi rajin puasa sunat. Tak jadi pukul. Kalau macam tu, jom kita pukul kaki dia. Kenapa pula tak boleh? Tak boleh, kenapa? Sebab dia ni rajin bangun malam, dah training bangun sahur, teruskanlah bangun awal pagi. Paling tidak solat sunat kita buatlah, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat tasbih, solat sunat tahajud, solat witir dan sebagainya. Buat. Jadi ni insurans untuk kita sebenarnya. Dan yang terakhir sekali sebelum saya tutup, ingat bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Jangan kita hebohkan malam 7 likur tu. Boleh tak pasang pelita 10 malam terakhir tu, pasang pelita? Boleh, tak ada masalah, pasanglah. Tapi bukan sebab kepercayaan apa-apa, pasang sesaja nak bagi lawa, boleh. Ada pula orang tua tu cakap, pasang pelita biar malaikat nampak rumah kau. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Malaikat ni pada malam Al-Qadar, dia akan turun berlumba-lumba pergi dekat rumah orang yang beribadah malam tu. Jadi 10 malam terakhir, malas macam mana pun, paling tidak daripada lepas maghrib, dia kata kalau kadang malam lepas maghrib tu sampailah sebelum subuh. Jadi kita jangan tinggal maghrib, isyak,
tarawih, witir, sahur dan subuh. Jangan tinggal tu je. Okey? Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bersamaan dengan 83.333 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 83 tahun. Jadi kalau satu malam boleh cover seumur hidup kita, kenapa kita tak ambil? Rugi kita. Ya? Jadi saya faham lah tu. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan muslimin. Saya faham signal-signal tu. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesediaan bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada semua di